Kita kadang-kadang kita bercakap dengan orang boleh, tapi orang bercakap dengan kita tak boleh. Ada juga pasien macam tu, dia dengan orang kasar, tapi bila orang kasar dengan dia mudah koyak. Istilah lah ni, mudah koyak. Lepas tu hati pula ada jenis hati tisu, kan saya pun tak tahu hati tisu macam mana. Macam tu dia dengan orang ni, dia kira duk bercakap ni lepas ya. Dia outspoken punya orang, dia kira lepas ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bab ma jaa fi sifati ghurafil jannah, iaitulah yang ke-9 daripada kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan dan menunjukkan sifat bilik-bilik di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kuliah kita yang lalu kita telah membicarakan mengenai sebuah hadis, yang hadis itu diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan semangat ketika mana duduk dengan Nabi dan semangat ketika mana tidak duduk dengan Nabi. Abu Hurairah dia sudah pergi jumpa Nabi, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, idza kunna 'indaka raqqat qulubuna. Dia kata, ya Rasulullah, bila kami duduk dengan kamu, hati kami ni jadi semangat, jadi kuat, jadi nak kepada syurga. Kami tak teringin langsung dengan dunia ni. Tapi apabila kami balik ke rumah, kami berpisah daripada kamu, kami lupa apa yang kami duk mengaji tadi ni. Kami jumpa keluarga, jumpa anak-anak, jumpa kawan, duk kelang kabut dengan kerja, duk kelang kabut dengan rumah, kami lupa yang duduk dalam majlis kamu tadi ni. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, law annakum takununa idza kharajtum min 'indi kuntum ala halikum. Nabi kata, kalau kamu boleh istiqamah, duduk dengan aku, kamu teringat akhirat, kamu berpisah dengan aku pun kamu akan teringat akhirat. Nabi kata, dzalika lazaratkumul malaikatu fi buyutikum. Malaikat akan duduk dengan kamu. Kalau kamu di rumah pun kamu boleh teringat macam mana kamu duk ingat dengan Nabi SAW duduk dalam majlis Nabi. Malaikat ni yang duduk dalam majlis itu akan ikut, akan pulang duduk bersama dengan kamu. Maknanya apa? Syarah kepada hadis kata apa? Rahmat Tuhan akan turun sentiasa kepada kamu. Bukan dekat dalam majlis ilmu, malah di luar daripada itu pun akan ada rahmat Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Kemudian Abu Hurairah dia tanya pula, dia kata, ya Rasulullah, macam mana dengan orang yang buat dosa ni, macam mana? Tentu ingat balik apa kata Nabi SAW. Nabi kata, walau lam tudhnibu lija'allahu bi khalqin jadid kai yudhnibu fayaghfiru lahum. Yang kata buat dosa ni sudah menjadi
benda yang tidak di kalangan manusia, dia mesti buat juga kesalahan. Nabi kata kalau tak ada siapa pun buat dosa, semua pakat duk buat benda baik, Allah Ta'ala akan cipta satu makhluk. Maknanya Tuhan akan cari satu makhluk untuk buat dosa. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak memberikan keampunan kepada mereka. Kemudian Abu Hurairah, dia tanya pula Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, al-jannatu ma bina'uha, yang kata syurga itu apa binaan dia? Syurga tu dinding dia daripada apa? Tiang dia daripada apa? Simen dia daripada apa? Bata-bata dia daripada apa? Abu Hurairah tanya Nabi. Maka Nabi pun kata, yang dinding dia itu daripada lu'lu', daripada permata yakut, daripada permata-permata yakut. Dan juga tanah dia watarbatu hazzafaran, tanah dia ini Allah Ta'ala buat daripada za'faran, wangian za'faran tu. Kita hari ni za'faran kita ambil apa nama tu, kita bubuh layak masak kan, duk minum tu. Dia kita minum ustaz, dia kata cokah mata kuda kan, tak tahulah apa jawab apa di sebalik mata kuda tu, tak tahulah. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang masuk dalam tu akan kekal, masuk dalam syurga ni akan kekal. Dan Nabi kata apa? Wala yafna syababuhum, siapa yang masuk dalam syurga semua akan jadi muda belia. Tak kira kalau mati budak ke, dia akan jadi muda, mati tua pun dia akan jadi muda, satu umur. Contoh dalam hadis, dalam kitab Bahrul Mazi, nanti dia akan cerita pula yang kata satu umur tu umur berapa. Dia akan cerita macam mana kita dalam syurga nanti. Dan kata Nabi ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil, doa imam yang adil. Kalau dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Dan yang kedua, wasaim hina yuftir, doa orang yang berpuasa. Ketika mana nak buka puasa, waktu tu mustajab doa. Hari ni hari Isnin, tuan-tuan sekalian. Ada orang yang puasa Isnin Khamis ni, dia mungkin lambat sikit, dia main ke maghrib, ke semayang apa semua ni mungkin lambat sikit. Dia dah buka puasa di rumah. Jadi sebelum dia nak buka puasa tu, sementara nak tunggu jam, sementara nak tunggu azan ke apa ke, berdoa banyak-banyak kepada Allah. Kerana di situ di antara tempat mustajabnya doa. Dan selepas daripada dia buka puasa, lepas dia dah makan kurma tayuk sebiji dah, jangan duk pergi makan hak lain dulu, doa dulu kepada Allah. Kan bini kata, ai angkat tangan duk berdoa apa tu, dia tak ada apa, dia kata abang jangan buat nakai tak. Nakai pula, tak tahulah apa siapa. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wada'matul mazlum, doa orang yang dizalimi, orang kena fitnah, orang kena aniaya, macam-macam orang buat kepada dia, orang kena zalim, doa dia mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni kita nak tengok pula satu tajuk, yang tajuk ni nak cerita tentang sifat bilik-bilik dalam syurga. Rupanya dalam syurga ni ada bilik. Tuan-tuan nak beli rumah pun, antara soalan yang famous cukup tuan-tuan tanya kepada tukang yang duk jual rumah tu, rumah ni bilik ada berapa? Dia kata rumah bilik ada 4. Oh 4. Besar mana bilik tu? Dia kata yang ni hak master bedroom, dia kata besar sekali dengan bilik air apa semua. Kita pun tengok bilik banyak. Maknanya dalam syurga pun kita nak tuan-tuan sekalian, kita nak bilik dalam syurga. Kita tak mau rumah kita ni rumah yang jadi studio house tu, kita tak mau. Pasal apa? Dia jadi lapang macam tu, dia jadi tak seronok. Kita nak privacy. Jadi dalam syurga pun Allah Ta'ala meraihkan keinginan dan juga sifat naluri manusia yang nak rumah ataupun yang nak bilik-bilik yang ada dalam rumah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dalam syurga itu ada beberapa bilik bagi tempat tinggal orang-orang yang berbuat ibadah pada masa di dunia ini. Ini janji Allah. Tuhan janji kat kita, siapa yang buat amal ibadat, aku bagi bilik di syurga nanti. Kita nampak tak? Itu janji Allah. Tetapi janji Allah itu nak bagi kat kita syurga itu dengan rahmat dia. Jangan kita duk ingat kita buat amal ibadah ni, dengan amal ibadat kita inilah yang menjadi satu lesen nak masuk dalam syurga. Bukan dia.
Kita semayang maghrib, habis-habis semayang, alhamdulillah kita syurga lah untuk aku. Belum tentu. Kita semayang Isya lagi, dia kata alhamdulillah syurga untuk aku. Belum tentu. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, duduk berdoa ni, alhamdulillah lah syurga menjadi milik aku. Belum tentu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana ibadah ini bukan satu jaminan kita nak masuk dalam syurga. Ibadah ini adalah satu jaminan untuk kita nak dapat rahmat Allah. Dan dengan rahmat itulah Tuhan memasukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, hari Jumaat, minggu ke-4, ke-3 kah? Saya ada tazkirah Jumaat di sini, bulan ni, kita akan buat main hadis mengenai rahmat Allah Ta'ala macam mana. Macam mana yang Tuhan, dia boleh buat masuk satu orang manusia yang atas dunia tak pernah buat baik langsung. Tuhan kata pergi masuk dalam syurga. Tuhan boleh memasukkan orang yang atas dunia duk buat amal ibadah. Yang atas dunia ni duk jaga diri dia, tak buat benda-benda jahat. Tuhan ambil dia, Tuhan lempang masuk api neraka. Kita nak boleh petikai Tuhan kah? Kita nak kata, ya Allah, pasal apa masuk saya dalam api neraka? Sedangkan saya duk buat amal ibadah. Tuan-tuan tahu Tuhan nak jawab apa dekat dia? Tuhan kata, biar pergi ke aku lah syurga. Neraka itu milik aku. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Maknanya syurga neraka itu hak Allah. Kalau dia masukkan kita ke dalam syurga dia dengan rahmat dia. Sebab tu Nabi SAW ketika mana Nabi cerita benda ni kepada sahabat, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kamu pun sama masuk dalam syurga kerana rahmat Allah? Nabi kata, aku pun sama. Tuan-tuan nampak tak? Nak dibandingkan amalan kita dengan amalan Nabi cukup jauh beza. Tapi Nabi pun masuk dalam syurga bukan pasal amalan dia, tetapi kerana rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dia kata apa? Dia kata yang kata syurga ada bilik-bilik, dan bilik itu merupakan tempat tinggal kepada orang-orang yang berbuat ibadah di atas dunia ini. Maka bilik itu dia kata cukup dengan perhiasannya, fully furnished. Yang kata bilik itu ada bilik macam-macam punya doa ada. Tuan-tuan nak apa semua ada dalam bilik itu. Ustaz, mesin apa, mesin ayak, kuku dah, kuku ke kaki ke semua dah. Tuan-tuan jangan bimbang, ada belakang dalam tu, nak apa semua dah. Dia kata dan yang ni yang seronok dengar ni. Dia kata dan anak bidadarinya yang menjadi penyuka bagi yang empunya bilik. Ada sawadikah pula tu. Maksud dia apa tuan-tuan? Ada pula, ada satu bidadari. Dia kata di sini anak bidadari. Pasal apa anak bidadari, tak mak bidadari? Sebab kalau masuk dalam syurga kita ni mungkinlah duduk bertikai. Pasal apa bagi mak anak-anak siapa tak bagi? Kan? Jadi ada yang kata bidadari yang menjadi penyuka. Maksud dia apa? Bidadari itu dia kira tunggu kita nak suruh apa? Kita nak bagi arahan apa, bidadari itu nanti akan buat. Kan? Macam-macam benda. Dia boleh buat kat kita, dia boleh tolong, macam-macam lah. Ada tugas-tugas dia masing-masing. Ada tugas duk lap badan, ada tugas duk korek telinga, ada macam-macam punya duk ada. Tuan-tuan sekalian. Kan? Tapi hadis ni, dia bukan umum kepada orang lelaki saja. Itu cerita dia macam tu. Tapi hadis ni bersifat orang perempuan pun sama. Kan? Jadi orang perempuan pun senyum sikit kat saya. Kan? Pasal apa? Dia kata, kalau lelaki pun ada bidadari, orang perempuan pun ada bidadara ke apa dia panggil. Tentulah lebih kurang. Maksud dia, semua ada pembantu yang akan ada dalam bilik di bilik syurga kita gitu. Dan sifat bilik itu amatlah indahnya. Dia kata cukup lengkap, cukup indah. Dan amat megahnya, dia kata. Boleh nampak apa yang di dalamnya daripada luarnya, dan nampak apa yang di luarnya daripada dalamnya. Macam mana tu saya pun tak apa nak ti abang tu. Kan hadis ni abang macam mana? Kita duduk dalam kita nampak luar. Orang duduk luar nampak dalam. Ni cerita syurga ni. Dia kata tak seronok ustaz, tak privacy ya. Lagu tu nak tukar pakaian orang duduk nampak. Tuan-tuan, ni cerita syurga ni, bukan cerita atas dunia ni. Atas dunia ni mungkinlah kita bila tengok dengan tingkap dengan macam tu punya tingkap ni kita tutup dengan tirai lah apa semua untuk tak mau bagi nampak kita duduk dalam ni. Tapi cerita syurga ni bukan cerita yang menyusahkan kita. Ada sebab Allah Ta'ala buat kita boleh nampak luar boleh nampak dalam. Ada sebab dia. Kerana ada orang tuan-tuan sekalian yang dia suka tidur. Ada orang atas dunia ni, dia suka tidur, dia buka tingkap. Ada orang yang suka tidur tak berani buka tingkap. Pasal apa? Pasal dia terbayang puaka ni yang rapi punya dua ada. Kan? Jadi dia suka buka tingkap tu, dia nampak bintang, dia nampak apa, dia kata sejuk Ustaz, dia tidur macam ni. Ada orang macam tu.
Jadi macam-macam, tapi yang diraihkan oleh Allah Subhanahu wa taala transparent. Tuhan bagi syurga kita macam tu. Siapa yang kata ni? Syekh Idris kata ke? Tak, Nabi SAW. Sebagaimana yang tersebut, sifat bilik yang kita sebutkan tadi itu di dalam khabar daripada Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dengan katanya an Ali qala Rasulullah SAW, inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, yang sahabat ini dia merupakan saudara sepupu kepada Nabi dan merupakan menantu kepada Nabi SAW, iaitulah suami bagi Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Nama apa tuan-tuan? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia ni sepupu kepada Nabi dan dia juga menantu kepada Nabi SAW, yang telah masyhur dengan nama dia Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiya anhu. Karramallahu wajhah, apa makna karramallahu wajhah? Allah Ta'ala memuliakan wajah dia. Ni dia dalam bulan puasa ni tuan-tuan sekalian, sementara kita nak tunggu kedua rakaat sembahyang tarawih tu, dia ada al-khalifatul ula ba'da Rasulillah, dan nanti tok bila kita nanti baca kan. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pakai duk hingang ke belakang bunyi tu. Lepas tu sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bergema surau, sampai kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sampai kepada Sayyidina Ali seluruh. Pasal apa nak sebut karamallah tu dia tergeliat lidah. Dia jadi kerak lagu tu. Pasal apa tak bunyi? Tuan-tuan, karamallah ni maksud apa? Maksud dia Allah memuliakan wajah dia. Pasal apa Allah Ta'ala memuliakan wajah dia? Ada beberapa riwayat. Antara dia kata apa? Sayyidina Ali ni semasa dia jahiliah, dia tidak pernah meletakkan wajah dia di hadapan berhala. Maksud dia tidak pernah menyembah berhala. Tentu satu riwayat. Ada riwayat lain kata apa? Sayyidina Ali ni dia tidak pernah melihat kemaluan dia. Tapi riwayat ni agak kurang kuat, agak dhaif. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada riwayat lain kata apa? Kalau dia tak pernah melihat kemaluan dia, macam mana dia nak, apa orang panggil apa? Dia nak menyelesaikan tabiat manusia apa? Iaitulah memotong bulu ari-ari seperti mana yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tak pernah angguk tentang bulu hari-hari ni, macam mana nak hurai lagi kan? Tuan-tuan, kalau tak tengok, agak-agak nak potong ke mana? Tuan-tuan bayangkan lagu tu, tak tengok nak potong macam mana? Kita suruh hurai panjang tu, budak-budak tu ada tak syurga kan? Silap potong, out tu tuan-tuan pandai faham sendiri lah. Baik, yang tu. Tapi mai riwayat yang lagi kuat, dia kata apa? Dia kata pasal Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni, dia pernah dihina oleh golongan Khawarij. Golongan Khawarij kata apa? Qabbahallahu wajhah, aswadallahu wajhah. Ali ni bila sampai kepada Sayyidina Ali, pokok Khawarij ni mereka nak lawan dengan pokok Syiah. Pasal pokok Syiah ni bila sampai kepada Ali, mereka akan kata alaihi salam. Jadi golongan Khawarij yang menentang Syiah ni, dia kata apa? Dia kata qabbahallah, Allah Ta'ala akan menghuduhkan muka Sayyidina Ali, Allah Ta'ala akan menghitamkan muka Sayyidina Ali. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tukar perkataan tu, tukar kepada apa? Karramallahu wajhah, Allah Ta'ala memuliakan wajah Sayyidina Ali. Itu cerita dia. Yang tu hujah yang paling kuat dalam kitab apa nama ahli sunnah wal jamaah ada sebut. Baik, jadi apa katanya? Kata Ali ni telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya di dalam syurga itu beberapa bilik yang boleh nampak daripada luarnya, daripada dalamnya, dan nampak dalamnya daripada luarnya. Maka didengar oleh orang-orang akan sabda Nabi SAW yang demikian itu. Ada di dalam sahabat-sahabat itu seorang badui. Orang badui ni dia memang, badui ni dia lain sikit, dia special person. Dia ni dengan sahabat-sahabat ni, Allahu Akbar, cukup bezalah. Nabi SAW kalau dengan sahabat Nabi duk pergi tanya soalan pelik-pelik, Nabi ni nanti dia marah. Soalan yang tak sepatutnya tanya ni Nabi akan marah. Tapi dengan Arab Badui ni Nabi meraihkan mereka. Pasal apa? Pasal Arab Badui ni Arab kampung.
Arab kampung yang tak tahu, orang kata apa, tak tahu nak melawak pun tak tahu macam mana. Ada satu kisah dia pernah melawak dengan Nabi, tuan-tuan sekalian. Nabi tengah duduk atas kerusi ni, dia main daripada belakang, ni kain selendang dia tu, dia jerat leher Nabi. Dia jerat leher Nabi. Tuan-tuan tahu jerat ni maksud apa? Dia diikat leher Nabi ni. Dia kata, Muhammad cuba teka siapa dia duduk belakang ni. Dia kata gitu kat Nabi. Macam kita duk melawak orang kawan pejam mata lah apa semua ni kan, kita tak tahu okey lagi. Ni hak jenis badui yang melawak, bukan dia tutup mata kita, dia pergi korek mata kita. Hak ni badui yang melawak. Dia ikat leher Nabi ni sampai muka Nabi naik merah. Sayyidina Umar duk tang tu, dia kira nak mengkik, kira nak pegang menumbuk, nak bubuh sedih lah. Nabi kata dah, Nabi kata jangan. Nabi kata Arab badui ni memang melawak macam tu. Nabi kata melawak jenis melawak harimau. Kalau tu melawak harimau kasar macam melawak. Jadi Nabi meraihkan mereka pasal depa ni memang jenis macam tu. Dan Arab badui ni bila dengar kata Nabi SAW cerita kata syurga ni transparent, syurga ni cantik, syurga ni indah apa semua, maka bangun seorang Arab badui. Faqama ilaihi a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala hiya liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Maka bangun seorang badui bertanya kepada Nabi SAW, bagi siapa bilik-bilik itu ya Rasulullah? Badui bila dengar terus dia tanya, dia kata ya Rasulullah, yang kata bilik itu tu untuk siapa? Nampak tak? Itu beza dia dengan kita. Kita bila dengar macam tu, kita mesti tanya apa? Pasal apa bilik macam tu? Kita soalan kita tu, awak yang Tuhan pergi buat bilik dengan kaca macam tu, dia tak apa nak syok lah. Badui dengar kata nak bagi syurga kepada ahlul ibadah apa semua ni, badui sudah pergi tanya, liman hiya ya Rasulullah? Kepada siapa syurga itu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, bermula bilik-bilik itu bagi orang yang memaniskan ia akan cakapnya, bagi orang yang mulut dia ni dan bahasa dari bahasa yang lembut, bahasa yang mudah, bahasa yang orang dengar ni seronok. Nampak tak? Jadi ingat, kita duk bercakap elok dengan orang ni, pegang sampai ke mati. Jangan, kalau boleh jangan duk bagi sakit hati orang. Yang tu aja. Kan? Sebab cakap ni macam-macam. Ada orang yang cakap Allahu Akbar, dia kasar ya Rabbi, cakap tu kasar. Kan kita duk geram orang yang tak mai ke surau ni, tiba-tiba berjumpa dengan kita. Kalau bahasa utara dia kata jeromoh. Duk jeromoh dengan kita dalam lift. Dia pun nak turun pergi mana, kita kelang kabut nak pergi surau. Dia kata kita nak ajak dia pergi surau tu 2-3 kali dulu duk ajak dah, tapi tak pernah mai pun. Tapi kali ni tah macam mana kita pun main satu panas baran, dia pula pergi tanya kita pula, dia kata Haji pergi nak surau Tengok dia dah nak pergi mampu geram punya pasal ni. Pasal apa? Pasal dulu aku duk ajar hampir surau hang tak mau. Dia dengar macam tu, keluar asap kat telinga dia. Tuan-tuan, kasar. Janganlah sampai tak tu. Kita marah tapi macam mana kat orang pun tahan marah kita tu. Agama ajak suruh tahan marah. Kan? Jadi orang nak cakap yang elok-elok. Yang ni apabila bila dia berkata sesuatu dan bercakap dengan orang tidak menjadi sakit hati orang yang mendengarnya. Tak sakit hati. Orang cakap dengan dia tu Allahu Akbar, rasa seronok. Dan juga cukup dengan lemah lembut dan berbahasa dan beradab dan suka hati orang yang mendengar cakap dia tu. Bila orang dengar dengan dia ni, ya Allah kata dia ni bagus. Tuan-tuan, orang nak nilai kita di permulaan ni di mana? Pada cakap kita. Haji Babang sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ni sihat ke? Duk mana ni? Dia ambil, orang kata dia ambil perhatian. Bila kita bercakap dengan dia pun balas balik, dengan kita pun balas dengan cara yang lembut. Allahu Akbar. Itu di antara salah satu untuk kita nak tarik orang. Untuk nak ramah dengan kita dan juga nak tarik orang. Kalau kita ni kaki surau, kita ni kaki masjid, orang boleh follow kita. Pasal apa? Orang tengok akhlak kita. Hatta Nabi SAW sendiri pun tuan-tuan, Nabi dengan cakap dia tu cukup lembut. Sampai cerita tentang sirah Nabi, macam mana cakap Nabi ni. Nabi ni kalau bercakap dengan orang, Nabi ni dia bukan bagi dia bercakap seorang. Kita ada juga bila jumpa orang, dia dengar cerita dia.
Kan, ustaz lama tak nampak atau ustaz sihat? Saya alhamdulillah ustaz. Ustaz duk dengar nak pukul berapa nak balik ni dengan ayam meleleh, ayam liok duk turun meleleh duk dengar cakap dia. Ada jenis macam tu, dia tak bagi ruang untuk kita nak selit lebih. Kita apa tengok-tengok haji, minta maaf haji saya nak kena balik. Okey insya-Allah ustaz, cakap banyak pula minta maaf. Duk minggu depan lagu tu ya. Boleh faham tuan sekalian? Ada orang bagilah peluang. Hang cakap, aku pun cakap. Macam itulah. Tapi yang kata Nabi SAW, salah satu perangai Nabi, Nabi meraihkan orang yang bercakap di hadapan dia, walaupun yang diceritakan itu benda yang diulang-ulang oleh kawan tu. Kita tuan-tuan sekalian, kita boleh dah tahu dah kawan-kawan kita ni, dia ni duk cerita tentang anak dia, aku dengar ni dekat 78 kali ya. Duk cerita anak dia, anak saya, ustaz apa semua. Nabi bila dengar macam tu, macam mana reaction wajah Nabi? Nabi dengar tu seolah-olah macam benda tu baru kali pertama dengar. Ni cara Nabi. Allahu Akbar. Orang seronok macam tu tuan-tuan. Walaupun dia pun tahu, kata ustaz, saya cerita kat ustaz ni dekat 78 kali lah. Tapi cara ustaz duk dengar tu macam kali pertama baru dengar. Itu cara Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi mesra, tuan-tuan sekalian. Kan? Kita nampak Syekh 78 ni lari kot lain, kan? Aku jumpa dalam apa, kita duk nampak dia, kita kata daripada aku duk jumpa dia dalam lift, baik pun naik tangga, duk dengar 78 kali, tak ada pasal, dia kata biar hang cakap dengan lift seorang-seorang, dia jadi macam tu. Ya Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, nombor 1, syurga Tuhan bagi kat siapa? Bilik bagi kat siapa? Orang yang mulut dia. Allahu Akbar. Yang paling tahu tuan-tuan sekalian, kita ni macam mana isteri kita di rumah, pasangan kita di rumah, yang tu kan. Oh, dengan orang ni lembut lah, tapi dengan isteri kita, dia paling tahu kita lagu mana. Kan cakap ikut dan ya, abang nak ayam ke? Lepas tu, anak apa? Tanya pula dah. Aku lapar ni, yang tengah hantar tu. Abang lapar lah, kata abang lapar. Kata, sungguh lah hantar kata tu, aku balik surau aku lapar, sedialah makan. Macam tu punya duk marah. Tuan-tuan, ya Allah, jangan macam tu, jangan macam tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak tegur pun ada cara dia tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita bercakap dengan orang boleh, tapi orang bercakap dengan kita tak boleh. Ada juga pasien macam tu. Dia dengan orang kasar, tapi bila orang kasar dengan dia mudah koyak. Istilah lah ni. Mudah koyak, lepas tu hati pula ada jenis hati tisu, kata. Kan saya pun tak tahu hati tisu macam mana. Macam tu. Dia dengan orang ni, dia kira duk cakap ni lepas ya. Dia outspoken punya orang, dia kira lepas ya. Dia tak peduli apa, dia kata yang sakit tu hamba bukan aku. Dia mau macam tu. Tapi bila orang balas balik dekat dia, orang cakap lebih kurang balik macam mana dia cakap kepada orang, dia tak boleh terima. Kata haji tu lama tak nampak di surau ni, dekat-dekat sebulan dah nama tak nampak, sungguh lah merajuk dah, dia pergi surau lain. Pasal apa? Pasal hari tu tersilap cakap macam mana tau. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita boleh bercakap dengan orang lembut, orang pun akan bercakap dengan kita dengan lembut, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, bilik-bilik itu bagi orang-orang yang memberi makan akan makanan kepada orang yang lapar. Nampak tak? Bagi makanan kepada orang yang lapar. Iaitu berjamu ia akan siapa yang datang kepadanya akan apa makanan yang ada padanya. Atau memberi jamu orang-orang fakir miskin dengan bersedekah atau sediakan makanan dan sebagainya. Tuan-tuan, budaya dulu ni kira jamu makan, budaya dulu. Orang Arab, antara perangai orang Arab ni, bila dia mai rumah kita, kan, dia bukan duk sembang lagi dengan kita, dia bukan kira nak bercakap dah. Kita sampai pergi rumah dia, contoh kita sampai pergi rumah dia akan jamu makan dulu. Hari ni saya pernah kongsikan di surau mana tak? Waktu saya di Mesir dulu macam tu. Saya pergi rumah pak angkat saya. Nama dia Baba Samir, nama pak angkat ni. Jadi bila pergi tu, kita sampai-sampai kita tanya dia kaifahaluk. Dia kata alhamdulillah sihat apa semua. Lepas tu kita tanya lagi dia tak jawab. Dia bawa keluar makanan apa semua, dia suruh kita makan. Kul mana kita makan dulu. Kita dah makan habis apa semua, baru dia sembang. Betul sekalian? Kan? Kita hari ni tak macam tu. Kita sembang dulu, kan? Roti canai tu satgi baru kita panaskan. Lah ni kita sembang dulu. Kawan ni mai tah daripada mana hala mai tuan-tuan dengan panas-panas, dengan naik motor. Muka ni jadi muka kuning lah dia pun. Masuk lah rumah, kata okey, kata di jalan okey, tak jam ke apa, motor tak ada masalah ke. Kan duduk sembang. Kita duduk dengar, bila lah dia nak bawa keluar ayam teh mai kat aku ni. Ayam apa pun tak ada. Tuan-tuan faham tak? Kira duduk sembang sampai kita pun tak tahu.
bibir mulut ni sampai keras lah. Dahaga punya pasal. Allahu Akbar. Dia kira nak sabar dulu, bagi makan dulu. Kan? Selalunya kita ni, zaman lah ni, kalau dah bagi makan, kira itu penanda suruh balik awal. Yang tu ya. Kita pula macam tu, dah bagi makan, dia pun Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah saya nak balik. Dah makan dah. Allahu Akbar. Nampak tuan? Cari orang miskin, bantu dia. Yang kata orang miskin ni macam-macam. Macam-macam tuan sekalian yang kata miskin ni. Sebab tu kita, kalau kita tak pernah rasa miskin, jangan menghina orang miskin. Saya teringat ada satu sahabat, dia cerita zaman dia jadi cikgu dulu, di salah sebuah sekolah di Pulau Pinang. Kita duduk sini, kita tak pernah rasa sangat yang kata kemiskinan ni kan, tapi belah-belah sana, belah-belah kampung tuan ada. Yang mana sekolah ni, dia ada satu anak murid, dia mengajar di sekolah. Kebetulan dia pula pergi jadi guru, guru disiplin. Ada satu budak anak murid dia ni rajin tak pergi sekolah kan. Jadi bila kalau main sekolah, sehari main, 3 hari tak main. Kadang-kadang sehari main, 2 minggu tak main. Jadi macam tu. Kalau main ni pun dengan kerja sekolah apa pun tak buat, dia lah nak buat macam mana tak pernah main. Yang tu je. Jadi dia pun marah juga, dia geram juga. Kawan dah guru disiplin waktu tu, bawa dengan rotan apa semua, turun pergi rumah tuan-tuan sekalian. Yang kata cikgu dulu ni, dia turun pergi rumah tu dengan perasaan marah, kata nak tengok budak ni buat apa, awak yang malas sangat nak pergi sekolah ni. Sampai di rumah, dia tengok di rumah tu pun dah, orang kata apa, dah menggugah kejantanan dia dah. Dia tengok rumah dia dengan rumah usang dia, dengan rumah dia, ya Allah, kalau bahasa kita kata apa, tiup pun boleh luruh rumah tu, kembuih rumah tu pun boleh hancur. Mula dia nak keluar air mata dah. Sampai di rumah pula, rumah dia ni dekat dengan laut. Sampai di rumah tu, tengok mak dia duduk ada, bagi salam apa semua ni, tanya anak sekian-sekian. Jadi mak dia pun kata, anak saya lah tu. Oh, dia pergi mana makcik? Tak pergi sekolah lama. Allahu Akbar, cikgu. Dia duk ikut ayah dia turun ke laut, kata. Tu bahasa dulu lah. Dia duk ikut ayah dia turun ke laut. Dengar turun ke laut ni tuan-tuan, air mata mula nak keluar. Yang kata cikgu ni pun tadi garang tadi ni. Main naik atas rumah dulu. Orang kampung, orang tua, main naik atas rumah dulu, makan kopi. Rumah tak ada lah. Bukan minum banyak kopi, makan kopi. Main makan kopi dulu. Naiklah sambil duk minum banyak kopi, tiba-tiba baliklah budak dia dengan ayah dia. Tengok ayah pun dengan keadaan tak larat, dengan budak ni baliklah sikit. Orang kata baikan. Orang kata cikgu baru sampai. Cikgu minta maaf cikgu, saya tak pergi sekolah ni pasal duk bantu ayah saya tak larat nak tarik pukat apa semua ni, dia tak larat. Tak apalah ayah pun. Cikgu ni pun tak ada masalah. Last kali tuan-tuan sekalian, sebelum nak balik rumah ni, mak dia kata pergi cari beg. Kita bagi laluan untuk azan insya-Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul qaimah ati Muhammad wa ba'athahu Allah maqaman mahmudan allazi wa'ata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kisah sikit lagi tuan. Jadi sementara dia duduk minum air kopi tu, tiba-tiba anak murid dia pun balik. Dia balik tengok cikgu apa semua, tanya cikgu sampai lama dah ke? Cikgu kata lama dah sampai. Kan? Betul tak apalah, cikgu dah tengok keadaan kamu macam mana, cikgu nak balik dia kata. Mak dia ni tuan-tuan, mak dia ni kelang kabut, pergi habaq dekat anak ni, dah pergi cari beg. Dan orang dulu panggil plastik tu beg. Kan? Orang putih, orang dulu cakap orang putih. Dia kata pergi cari plastik, saya cari beg, dia kata. Beg nak buat apa? Nak ambil ikan-ikan ni hak mana yang ayah dia dapat ni, nak bubuh 2-3 ekor bagi kat cikgu, suruh balik. Allahu akbar, tuan-tuan. Kita dengar kisah tu pun kita nak keluar air mata ni. Yang tadi ni pi dengan garang tadi ni tuan-tuan, tiba-tiba bila dah sampai di rumah tadi ni, tengok dengan keadaan rumah tu macam tu, dengan keadaan dia, dengan keadaan mak dia, dengan keadaan ayah dia pun nampak teruk, nampak orang kata apa, laih ni nampak tak larat. Lepas tu pula sanggup nak jamu juga, bagi minum juga ayam kopi. Lepas tu jangan duk balik tangan kosong macam tu. Walaupun kami orang miskin, sekurang-kurangnya ada juga buah tangan untuk nak balik. Ambil ikan 2-3 ekor bagi juga. Walaupun mereka ni pun tak cukup makan, tapi bagi juga tuan-tuan. Allahu akbar. Ni yang kata cikgu ni, dia kira duk teringat budak ni, dia duk teringat selalu. Sampai dia ketua, dia teringat budak tu. Nak abang kata apa? Ada orang miskin sampai tak tahu tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan kita hina bagi orang-orang yang miskin ni. Dan antara tanda kita tak pernah rasa miskin tu, tapi Tuhan nak bagi kita rasa juga macam mana dengan kita membantu orang miskin ni, baru kita boleh nampak macam mana kesusahan mereka. Tuan-tuan, orang yang tak makan ni, kalau kita panggil dia mai rumah kita jamu makan, dia tak pernah duk makan yang kata nasi Arab. Dia duk makan nasi Filipina, beras Filipina ya. Bila dia boleh makan nasi Arab tu, dia makan, ya Allah, kita tengok dia ni, kita berasa puas. Allahu Akbar, kita tengok dia boleh makan. Yang anak kita ni, bukan kita macam-macam segala Arabnya duduk dalam rumah, tak makan pun. Tak makan. Tak tahu nak cerita macam mana. Allahu Akbar. Baik, itu yang kedua. Orang yang nak dapat syurga, hendaklah dia selalu memberi makan. Kan, khususnya kepada orang fakir, kepada orang miskin. Dan yang ketiga, bilik-bilik itu bagi orang yang sentiasa puasa sunat. Ni, kaki puasa sunat ni, alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Yang ni banyak ia puasa sunat itu. Maknanya puasa sunat ni macam-macam. Ada puasa disebut puasa hari Arafah, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Tasu'a, ada puasa Ashura, ada puasa hari-hari putih, ada puasa Nabi Daud, macam-macam lah. Ni mai bulan Rejab ni, perbanyakkan puasa. Nak masuk Sya'ban pula, sebab lagi banyak puasa kita. Lepas tu nak pergi Ramadan pula. So 2 bulan sebelum nak pergi Ramadan ni, ulun kita puasa. Pasal apa? Antara yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi bilik-bilik kita dalam syurga kalau kita puasa sunat. Baik. Dan dia kata lagi, dia kata dan yang keempatnya, golongan yang keempat, siapa nanti akan dapat bilik itu? Bilik-bilik itu bagi orang yang sembahyang ia kerana Allah Ta'ala pada malam hari, padahal orang-orang sedang tidur. Bangun tengah malam. Hari ni subuh lebih kurang dalam 6 lebih. Kan? Kita bangun pukul 5.30. Bagi boleh juga dapat 2 rakaat semayang tahajud. Lepas tu tambah dengan semayang, buat semayang taubat sikit 2 rakaat. Nampak macam ada masa sikit, tutup pula dengan semayang witir. Cantik. Tiap-tiap malam bagi boleh. Lah ni kena buat dah tuan-tuan sekalian. Kekuatan tu kita akan dapat. Hari ni banyak, kalau tuan-tuan tengok di media-media sosial, di Facebook lah, apa duk cerita ni dengan serabut, kaki tangan kerajaan ramai, otak dia tak apa nak betul. Pasal apa? Pasal duk kena pressure, duk kena tekanan, duk ada di tempat kerja. Yang swasta pun sama ni, bila kelang nak tutup, buang habis semua orang kerja apa semua ni, dia jadi tekanan macam-macam, kekuatan tu tidak ada. Nak dapat di mana? Bangun tengah malam. Tengah malam tuan-tuan sekalian. Waktu tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia ada 2 syarat. Yang pertama, kerana Allah Ta'ala. Bangun tengah malam kerana Allah Ta'ala. Jangan bangun tengah malam pasal bini orang bawa lari.
Ada juga jenis macam tu, nampak duk berdoa setiap malam. Pasal apa? Dia kata, bini orang bawa lari Ustaz, tak jadi berdoa lah, bagi lembut hati balik mai. Kalau balik mai tak bangkit dah. Tak bangun dah. Tuan, berdoa kepada Allah. Ni sementara Tuhan bagi kesempatan ni. Dan yang kedua apa? Dia bangun tengah malam dalam keadaan manusia sedang tidur. Bukan dia bangun, manusia tak boleh tidur. Itu ada juga. Dia bangun, dia buka satu kertas, duk berzikir dalam tu sampai anak bini apa semua tak boleh tidur. Bukan anak bini, satu bangunan tak boleh tidur. Pasal apa? Tok Syekh ni sudah bangun tengah malam. Dia sikit punya meratib. Dan tuan-tuan meratib ni dulu la ilaha illallah ni sekiranya satu bangunan tak boleh tidur. Allah, agama tak bagi kacau orang tidur. Nak bangun tengah malam, silakan bangun. Kan itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita bangun dalam keadaan manusia sedang leka tidur. Tapi kalau waktu subuh, yang tu kita kena bangunkan mereka. Pasal benda tu wajib untuk semua. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni bila datang pada malam hari dan sudah tidur, lalu bangun di tengah malam mengambil air semayang dan semayang sunat tahajud dan membaca Quran atau berzikir, padahal semua orang tidur belaka, dan ia berbuat ibadah kerana Allah Ta'ala, maka ialah satu orang yang mendapat bilik-bilik yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Boleh faham tuan sekalian? Jadi itu di antara kesempatan yang kita buat. Hari ni kita tengok macam mana dengan gerakan subuh seperti Jumaat. Jadi benda ni lah kita nak kena sokong. Tak apalah budak-budak dia berkata Allah Ustaz, macam-macam lah orang yang tak suka ni tuan-tuan, dia macam-macam, dia bagi tanggapan negatif lah. Ustaz tahulah, dia kata aduk naik motor budak-budak duk pergi ni, mereka bukan tidur pun Ustaz. Dia kata begitu pula. Nampak macam tak suka pasal apa? Ustaz tahu pukul 2 pagi mereka duk lawan atas highway, pukul 4, pukul 5 lepas tu mereka balik rumah ambil baju Melayu, mereka pergi masjid. Dia kata, tuan-tuan, tak kisahlah apa cara sekalipun, sekurang-kurangnya daripada mereka duduk atas jalan, mereka boleh main dah ke masjid waktu subuh. Cantik lah yang tu je. Habis tu mereka nak tidur, silakanlah. Kan yang penting bila kita tengok benda tu benda baik, kita sokong benda tu. Sekurang-kurangnya apa tuan-tuan, dalam 1000 orang, dalam 2000 orang budak-budak yang main ke masjid waktu subuh ni, takkan tak ada 1-2 orang yang hati dia lekat untuk nak istiqamah ke subuh. Yang tu je. Agama ni bukan nak ramai semua orang kira mereka boleh main ni lepas tu duduk esok macam tu juga. Ada. Agama nak walaupun tak semua dapat, ada seorang dua pun dah cukup. Dan benda ni lah tuan-tuan yang Nabi SAW ketika mana Nabi berdakwah di Taif. Tuan-tuan, Nabi berdakwah di Taif, apa yang Nabi kena? Nabi kena baling batu sampai pecah muka-muka Nabi. Sampai Nabi angkat tangan sampai menangis kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepada engkau aku menyatakan aku lemah ya Allah. Wa qillata hailati, aku tak kuat ya Allah. Wa hawani 'ala nas, aku ni hina ya Allah. Nabi sebut macam tu. Tuan-tuan, penduduk Taif ni semua tolak Nabi SAW. Tiba-tiba Allah Ta'ala mendatangkan satu pemuda yang dia ni bekerja untuk Utbah bin Rabi'ah, nama dia Addas. Pemuda ni dia mai jumpa Nabi, dia bagi buah kurma dekat Nabi. Ada riwayat kata dia bagi buah anggur. Nabi pegang buah anggur tu, Nabi samillah, Nabi membaca bismillah. Addas ni dengar-dengar, perkataan ni macam mana, daripada mana kamu dapat? Ini perkataan yang diutuskan oleh Nabi aku dulu, Nabi Yunus bin Matta, daripada Iraq. Sebab apa? Sebab Addas ni dia daripada Iraq. Dengar-dengar, dengar tak mana perkataan ni? Dan perkataan ni diceritakan oleh Nabi Yunus akan disebut oleh para Nabi saja. Maka Addas ni kata apa? Benarlah engkaulah Nabi yang terakhir yang diutuskan dan juga yang dijanjikan. Addas tu pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi, dia cium kepala bau Nabi SAW, dan dia beriman kepada baginda Nabi SAW. Nabi yang tadi duduk bersedih, tadi mereka pakat semua tolak, Nabi bersyukur kepada Allah, dalam ramai-ramai orang yang tolak aku, ada seorang yang Allah Ta'ala buka pintu hati untuk menerima dakwah daripada aku. Yang tu pun dah cukup. Tuhan takkan tanya berapa banyak orang yang boleh kita dakwah, tetapi Tuhan akan tanya, adakah kamu melakukan dakwah ataupun tidak? Soal nak dapat ramai tak ramai itu hidayah daripada Allah. Kerja kita apa? Kerja kita menyampaikan orang untuk orang nak dapat hidayah. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini adalah hadis yang gharib. Insya-Allah lepas daripada ni kita akan tengok pula yang kata syurga itu diperbuat daripada emas dan juga perak. Apa yang dikatakan syurga itu diperbuat daripada emas dan juga perak.
Dan dia main satu tajuk yang besar pula, fi sifati darajatil jannah. Syurga itu dia ada tingkat-tingkat dia. Kan dia ada floor, dia ada tingkat berapa dia ada macam tu. Dan macam mana perincian yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa duduk tingkat atas, siapa duduk tingkat bawah, siapa ada belakang, tuan-tuan sekalian. Macam kita hari ni beli lagi atas lagi mahal, tuan. Kan ada lagi atas lagi mahal. Pasal apa? Pasal atas tu dia boleh tengok semua orang. Hak bawah lagi murah, kan. Jadi adakah syurga sebegitu? InsyaAllah akan diperincikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu